أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وصدقه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي تم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kita mulakan dengan bacaan Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, yang saya muliakan sahabat-sahabat media dan tuan-tuan, puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ni hidup lagi. Setakat ni elok lagi hidup. Tak kena kuarantin apa, cuma kena kuarantin kat rumah jelah. PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Jangan ketegak keluar rumah. Mana ketegak keluar rumah, jalan jauh kami susah. Tak boleh nak pergi mana. Masjid pun tak boleh nak pergi. Kuliah pun tak boleh nak pergi. Lelah kena buat kuliah online lagu ni dah. Kan mudah-mudahan dengan rahmat Allah, dengan sifat ghafur Allah, dengan sifat syafi Allah, Allah mengangkat penyakit coronavirus ataupun dikenali dengan COVID-19 yang sedang melanda di seluruh dunia. Duk bercakap-cakap dengan kawan-kawan, coronavirus ni pun tak penat, merata dunia, dia pusing lah. Bila dia nak balik tak tahu. Itu kuasa Allah Ta'ala, dengan izin Allah. Kalau bukan dengan izin Allah, mana mungkin dia boleh duduk lama-lama di setiap tempat. Tapi dengan izin Allah Ta'ala. Dan juga kita sebagai umat manusia, sebagai rakyat Malaysia, mestilah patuh pada arahan kerajaan. Patuh agar duduk di rumah, stay at home. Dan kita dengar juga suara-suara hak kata pasal apa masjid kata, pasal apa tak kena buat solat Jumaat. Kita ada majlis fatwa, kita ada menteri agama. Hak depa-depa tu bukan kecil punya anak ilmu. Depa telah berijtihad. Maka hasil ijtihad mereka itu mengeluarkan satu kaedah supaya penularan COVID-19 ni tidak merebak secara meluas. Jadi kita nak putuskan dia punya penularan, insya-Allah. Di samping tu kita ada masa kita teruskan dengan pengajian, insya-Allah. Malam ni saya akan ulang dan sentuh balik benda yang kita pernah sentuh dulu pada pengajian dan kuliah-kuliah agama saya terlebih dahulu sebelum ni, iaitu berkenaan dengan satu hadis yang kita akan sentuh, yang terdapat dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Satu hadis yang sangat popular, sangat familiar, yang selalu kita dengar. Mudah-mudahan kita tidaklah tergolong dalam golongan yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada hadis yang dimasukkan pada dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman yang diberi tajuk penyakit umat-umat terdahulu. Kan, apabila kita merujuk kepada situasi sekarang, situasi adakah kita benar-benar berada pada zaman yang Nabi nyatakan kita lah umat akhir zaman, ataupun kita masih lagi belum berada pada fasa yang Nabi sebut tadi. Nanti kita tengok, kita tengok adakah kita ni memang kita lah yang kena, adakah kita yang benar-benar berada. Dari segi pemahaman saya rasa kita lah yang sedang melalui pada fasa yang Nabi sebutkan tu. Apa dah fasa tu? Baik, apakah penyakit yang Nabi sebut tu? Yang Nabi sebut pada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
sayusibu ummati da'ul umam. Faqalu, ya Rasulullah, wa mada'ul umam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayusibu ummati. Bila Nabi sebut sa, bila dimulakan dengan sa, maksud kata in the future, masa depan, akan menimpa ummati, umatku nanti, akan terjangkit umatku nanti dengan penyakit da'u, dengan penyakit umam, penyakit umat yang terdahulu. Faqalu, maka sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mada'ul umam, apa dia penyakit yang terdahulu yang akan menimpa umat nanti? Maka Nabi pun bersabda, al-asharu. Yang pertama, al-asharu, iaitu banyak seronok, banyak hiburan. Seronok ni dari kecil sampai ketuk. Dan kadang-kadang keseronokan mengikut hawa nafsu sampai mana kita melakukan, umat manusia melakukan benda yang Allah Ta'ala larang. Malahan ada yang rasa tak bersalah. Sebab itu bila kita terkena satu ujian yang kita panggil sekarang ini, ujian ni ditimpa dengan penyakit yang kita tak nampak ni, penyakit coronavirus COVID-19 ni, adakah ianya adalah amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah kita ni seronok sampai lupa Allah Taala? Kadang-kadang seronok ni sampai buat benda yang Allah Taala larang. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut lagi 3 benda, salasun muhlikatun, 3 benda yang akan merosakkan manusia. Yang pertama Nabi sebut syuhum muta', sifat tamak yang ditaati, sifat kedekut yang dia taat. Yang kedua Nabi sebut wa hawa muttaba'un, hawa nafsu yang dituruti. Dan yang ketiga Nabi sebut wa i'jabul mar'i bi nafsi. Baik, pada 3 benda tu, 3 benda yang merosakkan manusia, kita ambil nombor 2. Wa hawa muttaba'un, hawa nafsu yang dituruti. Kita ikut hawa nafsu kita, seronok ni jangan tanya. Syaitan ni dia hebat tak hebat, dia create benda yang haram bagi nampak jadi halal, nampak benda tu bagi nampak seronok. Sebab tu maksiat duk berlaku sentiasa. Berlaku tak putih-putih maksiat tu. Hatta orang yang sanggup buat maksiat secara terang-terangan, seronok. Zina terang-terang. Hatta yang lebih ganas, ada yang satu video yang tersebar di Facebook yang saya dapati, yang ada seorang itu merubah jantina daripada perempuan menjadi lelaki selama 8 tahun. Dia buat operation apa semua. Dia buat pembedahan, membuang kemaluan atas dan juga bawah. Dengan bangga 8 tahun dia buat, dia tanam habis apa nama hormon dan sebagainya. Dia rasa bangga. Walhal benda tu Allah Ta'ala sebut dah, benda tu benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Malahan kita tengok bagaimana orang lalu duk tanya kita. Orang duk tanya kita, Ustaz, Malaysia ni negara Islam, pasal berbala Allah Ta'ala turun, kita kena cek balik adakah kita benar-benar mengaplikasikan apa yang kita kata Islam tu. Kita tengok berapa ramai yang menyokong, adakah negara kita, umat negara kita, manusia, rakyat negara kita menyokong benda yang dilarang oleh Allah. Contohnya LGBT, kan, lesbian, gay, bisex, transgender. Kita bayangkan Allah Ta'ala pernah sebut di dalam surah Hud ayat 82 sampai 83. Ambil faham ayat ni. Allah Ta'ala sebut, ini ayat amaran Allah. Ini ayat yang Allah Ta'ala sebut balasan bagi golongan hak suka duk buat LGBT ni. Salah satu dia meliwat homoseksual. Apa yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Hud ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijjin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minaz zalimin biba'id. Apa yang Allah Ta'ala sebut? Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha, ketika mana kami mendatangkan
sesaan, bala daripada kami, daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hak puak-puak tu. Puak-puak kaum Nabi Lut alaihi salam, depa mengamalkan sama hak macam duk berlaku kat Malaysia ni. Depa buat apa? Depa liwat homoseksual. Lah ni di Malaysia ada homoseksual, ada di Penang ada homoseksual, ada. Hak jantan berkenan jantan, kita pun tak faham depa berkenan kok mana, tak tahu, tengok pun tak selera. Dengan janggut, bulu dada apa semua, kita pun tengok tak boleh pi lah. Kalau saya memang secara normalnya, sebab tu kita panggil hubungan tu hubungan luar tabi'i, luar daripada kebiasaan. Sebab tak syok, jantan sama jantan, perempuan sama perempuan, terbalik kuang kan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut balasan bagi golongan hak melanggari fitrah. Fitrah kita, laki suka kat perempuan, perempuan suka kat laki, tu normal kan. Kita tengok perempuan segak, kita suka. Siapa tak suka tengok perempuan segak kan. Tengok Mira Filzah kan, sonok tengok, takjub kan. Tengok hak segak-segak, sama juga depa yang tengok handsome. Kodrat tidaklah ada perempuan yang menjerit-jerit, yang sampai buat logo, buat fan, buat sebagainya di dalam bilik tidur, lekat gambar artis yang lelaki handsome. Tengok bagaimana orang kita, perempuan kita suka kat artis Korea handsome kan. Tu fitrah manusia. Bila tengok pada lelaki, tengok perempuan, dia suka tengok. Perempuan tengok lelaki, dia suka. Itu benda fitrah. Tapi hak peliknya golongan yang mana lelaki tengok lelaki, dia sonok kat lelaki tu. Dan akhirnya apa Allah Ta'ala buat? Ketika mana mereka melakukan satu benda yang kita panggil liwat dan homoseksual. Sebab sonok sangat. Al-Asharu tu sonok sangat kan. Banyak sonok, mengikut hawa nafsu yang Nabi kata muhlikah, merosakkan manusia. Hatta Nabi melarang Nabi Lut berdakwah jangan buat lagu tu, dan buat juga. Dan akhirnya apa yang Allah Ta'ala balaskan kepada kaum Nabi Lut alaihi salam, ja'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil mandud. Allah Ta'ala mula-mula dia terbalikkan, ja'alna 'aliha safiha, yang duduk atas terbalik duduk kat bawah. Allah Ta'ala menterbalikkan. Hak mana bahasa betul? Menterbalikkan muka bumi yang duduk atas dibalikkan ke bawah. Bukan sekadar itu saja, wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil mandud. Kemudian Allah hujani mereka itu dengan batu-batu yang datangnya daripada api neraka. Mandud, bertubi-tubi bagi kat depa kan. Musawwamatan 'inda rabbi. Ini Allah Taala pesan ni, musawwamatan 'inda rabbi. Inilah tanda di sisi Allah Taala. Wa ma hiya minaz zalimin bi ba'id kan. Dan yang demikian itu tiadalah jauh daripada orang yang zalim. Maksud kata, hak orang yang zalim, orang yang buat benda yang Allah Ta'ala larang, bala Allah tak lari jauh. Kita juga pernah dengar satu kisah hilangnya satu kota di mana? Kota Pompei. Kita cek balik ya. Sekarang ranking nombor 2 di dunia yang dijangkiti coronavirus COVID-19 ialah negara Itali. Kan lebih kurang 80,000 dengan kematian lebih kurang mencecah lebih pada 8,000 orang. Hatta Presiden Itali sendiri angkat bendera putih, dah surrender. Depa pun tak tahu nak buat apa kan. Depa pun tak tahu nak buat apa. Yang kira sakit duduk tepi jalan lah kan, duduk tepi jalan. Mudah-mudahan dengan badan depa, dengan imun badan depa sendiri boleh sembuhkan penyakit tu. Kita pernah dengar juga kisah bandar yang hilang, iaitu Pompei. Pompei yang kita mengaji berada di kota Rom kan. Wallahu ta'ala alam yang berada di Itali. Yang mana satu kota itu, pok-pok yang mengamalkan sama macam dengan kaum Nabi Lut alaihissalam, iaitu liwat. Bagaimana Allah Ta'ala menghujani mereka dengan lahar daripada gunung berapi dan menenggelamkan satu kota tu. Subhanallah. Sebab itulah orang yang beriman dengan Allah, orang yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka beriman dengan kalam Allah. Allah Taala sebut wa ma hiya minaz zalimin bi ba'id. Tidaklah balasan Allah, tidaklah bala Allah tu
jauh dengan orang yang zalim. Maksud kata di sini Allah Ta'ala sebut siap? Orang yang zalim adalah orang yang dekat dengan bala Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita waktu musim-musim COVID-19 ni kita disarankan untuk memperbanyakkan doa ataupun zikir. Kan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan melainkan kamu wahai Allah. Kan sesungguhnya kami ni di kalangan orang yang zalim. Kita takut Allah Ta'ala menurunkan bala. Takutnya ini adalah bala Allah Ta'ala. Takutnya penyakit yang ada sekarang ini, COVID-19, penularan penyakit sekarang ini, virus sekarang ini adalah bala Allah atas kezaliman kita. Sebab tu banyakkan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Istighfarlah pada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni diri kita. Dan dengan sifat rahmat Allah, rahim Allah, rahman Allah, Allah Ta'ala menyelamatkan kita semua daripada penyakit ni. Dan di samping Allah Ta'ala uji kita dengan sekarang dengan bala ataupun penyakit ataupun ujian, bergantunglah pada keimanan dan pentafsiran masing-masing. Dan ingatlah, sesuatu benda yang berjalan di atas muka bumi Allah, semuanya di bawah ilmu Allah. Tiada satu pun yang terlepas. Makna kata di sini COVID-19 dia pergi kat siapa, dia hinggap kat siapa, dia matikan siapa-siapa, itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang beriman dengan Allah, yang beriman dengan kitab Allah, yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah tentu kita faham, sudah tentu kita yakin bahawasanya tiada benda ataupun tiada tempat lain yang perlu kita serahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan berdoa. Ni 2 minggu tambah lagi 2 minggu. Hak ni nak test. Boleh tak solat jemaah? Tambah-tambah hak ustaz tadi nak mengajak kat masjid. Time ni nak test. Boleh tak solat berjemaah dengan keluarga? Apatah lagi kita haduk sembang kat kedai kopi duk naik dam haji 18 kali naik dam haji. Balik umrah dah 8 kali. Time ni nak tengok boleh buat solat jemaah sama keluarga tak? Kan tadi dianjurkan oleh Menteri Agama waktu Zuhur tadi. Kita tak ada sembahyang Jumaat, kita disarankan untuk buat solat Zuhur dan juga solat hajat. Time ni Kan mana tak boleh buat kira habis mangkak. Orang kata sedap balik bila tak boleh nak ajar anak bini solat jemaah. Tak boleh nak guide depa solat hajat, tak boleh nak guide depa nak baca Quran berjemaah. Itu Allah Taala bagi peluang untuk kita bersama dengan keluarga. Untuk kita mentarbiah keluarga kita dengan tarbiyah Islamiah. Tarbiyah Islam, ingat yang tu. Kan kok mana pun hebat, kok mana kita di atas muka bumi Allah, Allah Taala hantar benda haluiyah tak nampak. Kan keluasan bumi 550 juta kilometer persegi. Hak penatang tu 150 apa anda panggil nama? Nanometer apa? Apa nanometer apa nama? Halus sampai nak kena tengok kecil. Tu pun dirisaukan. Dan ditakuti oleh seluruh pelusuk manusia di atas muka bumi Allah Ta'ala ni. Nampak? Mungkin dengan cara iman kita, dengan cara rendah diri kita, dengan rasa takut pada Allah, tadarrau kita rasa mungkin ini ujian Allah Ta'ala untuk kita dekatkan dengan Allah, supaya kita tak banyak seronok. Kan tak banyak seronok. Hari ni saya sentuh hadis ni, saya nak kata abang saya siap, hadis ni salah satu hadis yang kita boleh kaitkan dengan apa yang sedang berlaku di waktu sekarang ni. Baik, tentu banyak seronok Nabi sebut. Kan mudah-mudahan Allah Taala tak lekakan hati kita dengan kehidupan dunia. Dunia ni syok. Sebab tu Nabi sebut ad-dunya kasijin lil mu'min. Dunia itu umpama penjara bagi orang yang beriman. Kan? Dan juga dunia itu merupakan nikmat bagi orang yang bukan Islam. Kan? Wa jannatul kafir, syurga bagi orang kafir. Depa nak buat apa depa boleh buat. Tapi kita yang benar beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah, kita yakin yang dunia ni sementara, buat sebaik-baik. Waktu dah ni Allah Taala bagi peluang bersama keluarga, ajak anak bini, mudah-mudahan kita menjadi keluarga yang sakinah,
yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, wal bataru Nabi sebut. Tadi yang pertama al-asharu, banyak seronok. Yang kedua wal bataru, terlalu mewah. Kan, mengumpul harta, kumpul harta ni tak ada masalah sebenarnya. Yang menjadi masalahnya bila harta itu menenggelamkan, mengkelamkan mata kita untuk beribadah pada Allah. Dengan harta itu kita dapat, sebenarnya harta yang banyak kita boleh buat kebaikan, amal jariah lebih banyak, sedekah. Kita tengok baru-baru ni salah seorang pendakwah kita yang dikenali di Malaysia, Ustaz Abid Liu, tengok. Dia antara 5 ustaz yang terkaya di Malaysia. Kan dia ranking nombor 1 lah. Dia Ustaz Muhammad, Ustaz Amin, Ustaz Imam Muda Ashraf, kan. Hak geng-geng tu. Apa yang mereka buat? Kita tengok Ustaz Abid Liu, dia turun di jalan, dia membantu. Nampak? Itu yang kata harta digunakan balik pada amal jariah. Harta dikembalikan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah Taala sebut, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin abatas sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Kan, wallahu wasi'un alim. Kan, perumpamaan orang yang infak di jalan Allah, Allah Taala balas balik, mudah faham, 700 kali ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah Taala boleh bagi lebih pada tu bagi siapa yang dia nak. Maksud kata 700 minimum, lebih mungkin. Kat situ yang Allah Ta'ala nak uji, adakah kita ada sifat bataru. Sifat bataru ni suka kumpul harta, lepas tu tak bagi kat orang lah. Yang tu, mewah. Dan terlalu mewah bataru ni. Nampak Allah Ta'ala nak bagi kita pesan kita, hang mewah macam mana sekalipun hidup di dunia, mai COVID-19 hang tak boleh nak apa. Hang ada kereta ferry tak boleh nak keluar, problem. Kan, nak bawa anak bini naik kereta Velfire pun tak boleh, kena naik sorang-sorang lah sebiji kata. Kan, tu nak abang mewah macam mana kat dunia, tak boleh buat apa. Duduklah rumah lah. Kan tak boleh nak pergi mana. Duit dalam bank beratus-ratus ribu, berjuta-juta pun kena COVID-19, kita tak boleh nak buat apa. Nak beli order online pun bukan semua barang dia hantar. Ada yang penjual malas nak keluar pergi post, dia tak hantar barang. Habis tu lalah duit duduk dalam bank tu. Sebab itulah orang yang beryakin dengan Allah, orang yang yakin dengan firman Allah, orang yang yakin dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duit yang depa ambil tu, depa dapat tu, depa infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang benar-benar bertakwa pada Allah. Allah Taala sebut hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa adalah orang yang mana beriman dengan benda gaib. Dia beriman dengan benda yang dia tak nampak. Dia menunaikan solat dan dia infak harta yang dia dapat, harta yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz menayak tu. Datang masuk munduk be. Baik, nanti bataru. Supaya Allah Taala nak ajak kita, hang mewah macam mana rumah pun, hang mewah besar macam mana rumah pun, harta banyak macam mana pun, telefon tukar macam mana pun, lalas tak boleh buat apa. Nak habaq dunia ni lagu tu. Tu nak habaq kehidupan yang paling syok, habis syok adalah kehidupan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Waktu hang nak buat apa hang buat. Kan? Allah Taala bagi kepuasan yang sesungguh-sungguhnya waktu tu. Sebab tu kepuasan akhiratlah yang dicari oleh para sahabat. Mereka yakin dengan kehidupan di sana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghantar COVID-19 ni, kita sedar, aku ni duk terlalu mewah sangat pun sebenarnya. Bila main lagu ni buku faham. Kan, kecil sangat dunia ni. Kan Allah Ta'ala tu lebih mengetahui. Baik yang tu. Dan penyakit yang ketiga, dan Nabi sebut wattakatsur. Sama lebih kurang tadi juga, iaitu mengumpul harta. Menghimpun harta sebanyak mungkin. Dua-dua hak tadi, wal bataru wattakatsur, nak mewah, dia kumpul harta banyak-banyak. Gila pangkat, kan? Gila jawatan. Dan akhirnya apa yang jadi sekarang? Nampak?
Bukan tak boleh nak kaya, macam kita sebut tadi, bukan tak boleh nak kaya. Cumanya jangan sampai kekayaan, jangan sampai pangkat, jangan sampai jawatan yang kita kejar dan kita dapat tu mengkaburkan mata kita, membutakan mata hati kita, membutakan keimanan kita sampai kita lupa yang kita ada Rabbul Izzati. Kita ada Tuhan. Sampai kita lupa yang bahawasanya kita hamba Allah Ta'ala. Jangan sampai dengan pangkat kita menzalimi orang lain. Jangan sebab kita kaya kita boleh menindas orang yang lebih miskin daripada kita. Sebab tu Allah Ta'ala ajak kita. Sebab apa Allah Ta'ala dah sebut berkenaan takatsur dalam Quran. Allah Ta'ala sebut alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu akan dilalaikan dengan sifat takatsur. Sifat kumpul harta, sifat himpun harta, sifat kejar pangkat dunia, hatta zurtumul maqabir, sampai sifat tu duk ligan sampai ke kubur kita ligan benda tu. Hak itu yang sangat-sangat ditakuti. Kan? Dan akhirnya Allah Ta'ala sebut pada penghabis ayat surah Takatsur, apa yang Allah sebut? Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Setiap nikmat yang Allah Ta'ala bagi, semua akan dipersoalkan. Hang kumpul harta, hang digila pangkat, ligan pangkat, dapat pangkat ni, hang buat apa dengan pangkat ni? Harta yang hang dapat, apa yang hang buat dengan harta? Adakah hang buat keluar zakat? Adakah yang yakin dengan Allah, rezeki itu sebenarnya daripada Allah? Ataupun hang rasa sebenarnya duit yang hang dapat, rezeki yang hang dapat itu milik hang satu-satu. Aku tak perlu nak keluarkan duit tu sebab hasil titik peluh aku sendiri. Kenapa perlu nak wakaf? Kenapa perlu nak infak? Sebenarnya duit tu datang pada aku sendiri. So aku pakai untuk aku seorang. Yang tu yang jadi masalah. Ingat, Allah akan mempersoalkan thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Setiap benda yang Allah Ta'ala bagi kita semua akan dipersoalkan. Tambah-tambahan kita mendigan harta. Ada harta yang terlalu banyak, setiap sen yang ada pada kita, setiap harta yang ada pada kita, semuanya akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sekarang Allah Ta'ala tunjuk bagaimana walaupun hebatnya kita ligan harta, kan, kita menega mewah menega, kira laku. Orang kata buka restoran ni, kira restoran ni tiap-tiap malam hasil 6,000 bersih, kan, sebulan darab dengan 180,000, tolak gaji bekerja apa-apa semua, tolak kira cincai-cincai, kira sebulan melipis 150,000. Ada, kan? Masa tu kumpul harta tu sampai semayang pun tak mau, kan? Duk ligan duit ni, kan? Sayang orang kata tutup besar kedai, habuan nak pergi semayang sat ke, tak mau. Pekerja nak semayang pun tak bagi. Lalas lah ni apa yang Allah Ta'ala hantar. Allah Ta'ala hantar sikit. Daripada hang boleh duk elok menega, dan ni Allah Ta'ala ajak sikit baru, kan, tutup. Orang tak boleh nak makan, bungkus saja boleh. Tapi itu pun tengok setakat mana. Takut-takut kalau merebak lagi penularan COVID-19, wala'ayazubillah, kita minta simpang sangat-sangat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat cepat dah benda ni. Tu pun ingat, rahmat Allah Ta'ala turun, dia bergantung kepada orang bawah, rakyat ataupun umat yang sendiri mengharapkan Allah Ta'ala. Ataupun kita ni arahan daripada ulul amri pun kita tak mendengar. Sebab tu Allah Ta'ala sebut ati'allah wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum. Taat pada Allah, taat pada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin yang memimpin kita. Kerajaan sekarang dia bagi arahan tu, ikutlah. Tak usah buat kepala sendiri, kan? Nak rasa cemui, kita pun cemui di rumah. Nak kata cemui tu, bayangkan doktor-doktor, orang panggil apa, frontliner, polis, tentera, cleaner, hospital, mereka lagi cemui, lagi stres. Bayangkan doktor, staf hospital, mereka berjuang tak balik rumah 5-6 hari semata-mata untuk menjaga pesakit-pesakit. Bayang kita cemui duduk rumah je pun, mereka bukan cemui sebab apa, kena berdiri tidur hanya 2-3 jam saja. Kita jenuh, kita cemui sebab tidur banyak, kan? Kalau kita tanya geng-geng hospital, depa cemui sebab apa? Bukan depa cemui, depa stres sebab apa? Stres sebab tak cukup rehat. Kita stres sebab apa? Stres lebih rehat, kan? Ustaz weh bangkit tidur pukul 11 dah ni, kan? Pukul 11 bangkit tidur, pukul 11 berjam mata, kan? Habis
kelok jam kita, jam siaran habis. Kan? Ingatlah orang yang berjuang, pihak-pihak yang bertanggungjawab sekarang tengah berjuang di hospital, mereka memerlukan kerjasama daripada kita. Jangan penting diri, kan fikir balik ke mana pun, dia fikir sini lah. Nak cemuih 2 minggu di rumah ataupun nak cemuih 2 minggu duduk di hospital. Tak pun nak cemuih sebulan duduk di rumah ataupun nak cemuih berbulan-bulan duduk di hospital. Silat-silat bukan duduk berbulan. Cek hari ni 20, positif, 3 minggu, tak pun sampai 3 minggu, 4-5 hari bungkui. Waktu tu, keluarga nak tengok pun tak boleh, ahli qarah nak tengok pun tak boleh. Kan, waktu orang sembahyang jenazah pun jenuh, duduk jauh-jauh. Kan, tak boleh nak sembahyang jenazah gaib lah. Kan, ada pun yang sembahyang jenazah kita nanti kalau wala'iyahzubillah. Hak pesakit-pesakit tu adalah kaki tangan hospital yang tu. Sebab tu patuhi arahan insya-Allah. Baik, yang keempat, penyakit umat terdahulu yang akan menyangkit umat sekarang ialah wattanajusu fid dunya. Tipu menipu dalam merebut harta benda di dunia ni. Kan, sifat hilanglah sifat amanah. Nampak duit, nampak tanah pusaka, habis. Sanggup mohong harta warisan. Berapa banyak yang terjadi berlakunya kezaliman di antara adik-beradik. Hak abang gaduh dengan adik, kakak gaduh dengan adik, semata-mata rebut harta. Tu dalam bab pembagian harta. Tu tak kira lagi penipuan dalam jawatan. Kan, dengan melakukan rasuah. Kan, rasuah. Nak dapat jawatan, sanggup rasuah. Nak dapat jawatan, sanggup menipu dan sebagainya. Dan abang siap, itu dah penyakit umat terdahulu. Kan? Sebab apa? Sebab dia nak sonok, dia nak kumpul harta banyak, dia nak mewah, dia sanggup menipu. Tu Nabi sebut. Dan akhirnya, dengan sifat penipu dia tu, dia dapat satu lagi sifat wattabarudu, memarahi orang lain antara satu sama lain. Semua dia marah. Kan? Ikut nafsu. Dia seorang saja hak betul. Kan? Siapa yang langgar dia punya aturan, semua dia akan hukum. Kan, walhal aturan yang dia buat tu menzalimi orang lain. Nampak tak? Sebab itulah kita takut dengan sifat kita. Sebab kita bila menzalimi orang lain, Allah Ta'ala sebut apa? Pasal tadi ayat tadi yang di dalam surah Hud, Allah Ta'ala sebut wa ma hiya minaz zalimin biba'id. Balasan Allah, bala Allah itu tidaklah jauh kepada golongan orang yang zalim kepada orang lain. Dan ingat, menzalimi orang lain, dia bukannya dosa kecil, dia adalah dosa yang besar. Kita kena ingat, jikalaulah umur kita panjang, Allah Ta'ala bagi kesempatan ni umur panjang, mudah-mudahan kita sempat bertaubat pada Allah. Dan kita kena ingat, taubat, minta taubat kepada Allah dengan dosa apa yang kita lakukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita nak taubat, sudah tentu kita melibatkan dosa sesama manusia. Hak ni kita takut. Takut sebab apa? Kita melakukan kezaliman dengan orang lain. Bila kita melakukan kezaliman dengan orang lain itu terzalim dengan perbuatan yang kita lakukan. Kita nak taubat, kena minta ampun kepada hak orang yang kita zalim itu. Sebab itu, fikir habis. Nak buat apa pun, fikir masak-masak. Takutnya melibatkan dosa sesama manusia itu lebih ditakuti. Sebab apa? Takutnya bila kita minta maaf, orang tu tak mau ampuni dosa kita. Itu tak apalah, dan minta maaf juga. Takutnya kita tak sempat minta maaf. Takutnya kita tak sempat jumpa orang tu. Bagaimanakah nasib kita? Sebab itu, bila kita sebagai manusia, sebagai umat Islam yang beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah, fikir habislah. Nak buat jora pun atas muka bumi Allah Ta'ala ni, fikir habislah. Kan, nak tunjuk hebat pun fikir habis. Kok mana pun kita mati balik jumpa Allah Ta'ala. Hang buat dosa dengan orang, hang kena minta maaf dengan orang, bukan minta ampun pada Allah Ta'ala. Sebelum minta ampun pada Allah Ta'ala, hang kena minta maaf dengan orang yang hang buat dosa tu. Yang tu, baik. Dan yang keenam, tadi apa? Yang keempat, menipu. Yang kelima adalah saling memarahi antara satu sama lain. Dan yang keenam, kalau kita stop dulu kah? Stop dulu dah? Okey, baik.
اللهم رب هذه الحاجة الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد والشرف والدرة العطر وبعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف. Baik, kita balik. Hak yang kelima tadi, nipu dalam rebut harta benda dunia. Yang keenam, saling memarahi, hilang nilai akhlak. Akhlak sebagai orang Islam hilang. Ialah duk kejang dunia, pecah amanah dan sebagainya, duk ligan semua benda tu kan. Malahan sifat-sifat mazmumah duk mai satu demi satu kepada diri kita. Dan yang keenam Nabi sebut adalah sifat tahasudu hatta yakunal baghi, iaitu hasud menghasut sehingga mana jadi zalim menzalimi antara satu sama lain. Sebab dia berbalik pada tadi hak mohong, nak dapat jawatan, nak dapat harta, lepas tu duk marah, kemudian menghasut antara satu sama lain. Abang kat hang, abang hang tu duk ligan harta dunia, dia yang duk pulun harta mak hang kan. Walahal abang tu tak buat apa pun, duk hasut, akhirnya menjadi zalim antara satu sama lain, duk bergaduh pula kan. Akhirnya jadi fitnah, bawa mulut. Tambah kita pula cukup mau makcik bawang kan, bawang trupus kan. Kira geng-geng tu dapat berita sensasi semua daripada nak tibai. Mana semua benda yang tak sahih ke balun dulu kan. Sahih belakang kira. Sifat tabayun tu dah tak ada dah dalam diri yang tu. Dan akhirnya menjadi kezaliman kan. Kita tengok Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang terjadi bila jadinya coronavirus ni, dan kita pun jadi di bawah kerajaan kita kena patuhi pada PKP, perintah kawalan pergerakan. Duduk di rumah, tak ada kerja nak buat apa, duduk main handset. Macam-macam berita, tak tahu dah yang sahih ke tak sahih, semua kita share belakang. Hati-hati dengan benda-benda lagu tu kan. Ni benda yang serius, ni bukan benda main-main kan. Dia melibatkan maruah, dia melibatkan nyawa kan. Kita bukan benda main-main ni. Kadang-kadang benda yang tak pasti, janganlah kongsi benda tu. Tabayun kan. Dia macam ni lah mudah. Benda yang melibatkan aib orang, sahih ke tak sahih ke, sampai kat kita stop. Yang tu. Benda yang melibatkan aib orang, saya ulang lagi. Benda yang melibatkan aib orang, sahih ke tak sahih ke, sampai kita stop dekat kita. Nak cerita apa pasal aib orang kat orang lain? Syok sangat kalau kita duk kongsi aib orang, walaupun ya betul anak kat Nam tu. Tadi Perdana Menteri sebut apa? Makcik Kiah. Ni kita sebut Makcik Nam. Anak kat Nam tu betul. Memang sahih. Betul dia kena tangkap khaluat dengan bangla mana-mana patron. Tak pun dia kena tangkap khaluat dengan, contohlah, dengan pekerja restoran dekat satu kedai di belah Sungai Tani. Sampai kat kita benda tu memang sahih dah, benda tu memang betul kena lupa apa-apa. Tak boleh ke sampai kita stop kita? Nampak? Tak boleh ke sampai kat kita stop kat kita? Ni dak, bila dapat hal benda tu, kita rasa serupa jadi Power Rangers tu. Dia serupa orang naik motor, tiba-tiba ada lalu motor potong dia. Hak motor potong dia tu, tongkat tak buka. Waktu tu bila tengok orang tu, abang, tongkat. Rasa macam Power Rangers tu. Kan, rasa kemas tak ada dah. Bila tengok orang tak buka tongkat tu, rasa macam kemas tak ada. Kita bukan nak tunjuk lagu tu. Mai benda yang aib, betul ke tak betul sampai kita pengambil. Yang tu. Tambah-tambah berita pasal kematian, jangkiti, jangan duk pi kawasan ni. Memang kita dah abang dengan duk pi. Dia nak pi juga, geramnya pasal kita pun tahu, jangan duk pi kawasan ni. Kawasan ni dah 18 orang dah mati dah sebab coronavirus. Janganlah, itu melibatkan nyawa. Walaupun kita nak gempak orang. Kan? Bukan cara dia lagu tu. Sebab tu, musim duduk rumah ni, banyakkan amalan, banyakkan ibadah. Ni Allah Ta'ala beri peluang ni. Allah Ta'ala beri peluang kita. Hak mana kerja, alhamdulillah, duduk di rumah, Allah Ta'ala still bagi
kita rezeki melalui gaji, kan? Allah Ta'ala bagi peluang lagi untuk kita beribadah. Allah Ta'ala bagi peluang untuk kita bina amalan bersama dengan keluarga. Mudah-mudahan hikmah di sebalik COVID-19 ni, yang pertama, apa hikmah dia? Kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ingat balik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kalau tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau tengok saya punya Facebook yang terakhir saya posting adalah berkenaan dengan doa, insaf dan juga taubat, yang mana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 43. Boleh tengok Facebook saya, Fairuz Yusof, yang mana Allah Ta'ala sebut, falaula izja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum syaitan ma kanu ya'malun. Maka alangkah eloknya kalau mereka itu berdoa kepada Allah, kepada kami, dengan sifat tadarra'u, sifat merendah diri, insaf dan bertaubat ketika mana mereka sedang ditimpa azab daripada kami. Apa yang Allah Ta'ala beritahu? Waktu ditimpa azab, alangkah baiknya kalau kamu berdoa pada Allah, sabar, ingat sabar. Nak dapat satu benda yang cantik, dia kena ada sabar sikit. Kan? Nak dapat benda yang cantik, dia kena ada sabar sikit. Gitu. Sopa kita lah, nak minang anak dara orang. Anak dara tu hak paling cantik dalam kampung pokok simpok Semambat Matang Buluh ni. Dia yang paling segak. Nak boleh dia, kita kena sabar, usaha lebih sikit. Ni kita nak dapat keindahan selepas mana? Sabar dan berdoa. Kan Allah Ta'ala sebut, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong dengan Allah. Yang pertama, sabar dulu dan berdoa pada Allah. Cara berdoa pada Allah lagu mana? Kena tadarra'u, kena rendahkan diri, kena ada insaf, kena ada taubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau hak mana waktu lani, dia tahu benda tu azab Allah, tapi hati dia kerah, kan, tak mau terima kebenaran. Ya, ni bukan azab Allah Ta'ala ni sains punya ni tak kira lah apa konspirasi sekalipun. Ingat, penyakit yang kita hadapi sekarang, tak kira lah konspirasi apa sekalipun. Ada orang kata ni China punya memang create virus ni, ataupun ada orang kata ini adalah biology weapon daripada United States of America. Tak kira lah apa konspirasi sekalipun, Freemason apa semua. Nak abang saya siap. Waktu dah ni kita tak ada nak solat Jumaat di masjid. Waktu dah ni kita tak ada nak solat Jumaat di masjid. Waktu dah ni kita tak ada nak buat kuliah di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa nak abang tu? Itu adalah ujian Allah. Itu adalah amaran Allah supaya kita ingat balik pada Allah. Selama ni hang tak pergi masjid, baru hang rasa sedap bila Allah Ta'ala tak bagi hang pergi masjid solat Jumaat. Baru hang terasa, ya Allah, sebelum ni waktu masjid terbuka luas, aku pergi mana? Waktu ni anak-anak aku nak mengaji dengan aku tak ada. Waktu lah ni lah Allah Ta'ala bagi. Tu hikmah dia. Kita nampak, jangan tengok negatif, kita tengok positif. Kita lebih dekat pada Allah. Yang kedua, kita boleh membina keluarga kita sama-sama ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ajak anak bini baca Quran, ajak anak bini solat berjemaah, buat baca Yasin, buat solat hajat, buat tadarus. Yang mana duduk rumah dengan anak, pengajian, pembelajaran dan pengajaran dijalankan di rumah. Bagi latihan kat anak-anak, ulang kaji balik mana mengaji yang sebelum-sebelum ni. Kan? Ni, nak Allah Ta'ala bagi hikmah. Kita dapat merehatkan masa bersama, meluangkan masa dengan anak bini. Itu hikmah dia. Yang ketiga, apa hikmah dia? Hikmah COVID-19. Kita ada sifat ta'awun, membantu antara satu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam perkara kebaikan. Kita tahu, okey, sekarang frontliner kita sedang bertunggus lumus, berjuang habis-habisan untuk membantu atau untuk dengan asbab mereka tu, Allah Ta'ala menyembuhkan penyakit coronavirus bagi penyakit-penyakit yang telah kena positif COVID-19. Kita ta'awun, tolong mereka.
Tolong macam mana? Yang pertama, tolong hargai jasa mereka. Duduk rumah, stay at home. Yang kedua, tolong apa? Jangan sebarkan berita palsu. Yang ketiga, jangan duduk tayanglah kat rumah kesusahan duduk di rumah sebab tak boleh nak keluar rumah. Sebenarnya kita duduk tunjuk kat orang, tayang kat Facebook, cemuihnya duduk rumah, kan, nak muntah dah duduk rumah. Bayangkan hak depa tu duduk kerja dah ni, yang hampir lebih kurang 20 jam bekerja sehari tu. Bayangkan perasaan depa apabila depa buat tu, depa rehat, depa tengok benda yang kita dapat, benda yang kita duk buat ni. Jaga hati depa, ta'awun alan, bersatu padu, menolong-menolong antara perkara kebaikan dan perkara takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada takwa ni saya tegur diri saya terutamanya, saya tegur kepada rakan-rakan kita semua yang ada depan saya, dan juga saya tegur kepada penonton muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembalilah pada jalan Allah. Ingat Allah. Ingat kita semua nak syurga. Hak mana tahu kalam ni, selalu ikut saya mesti tahu. Nak masuk syurga, buat cara nak masuk syurga. Kalau tak rasa tak mau masuk syurga, ikut sukalah buat atas muka bumi Allah Ta'ala ni. Tapi saya yakin kita semua nak masuk syurga. Buat cara betul-betul nak masuk syurga Allah. Minta doa, insah, taubat pada Allah. Doalah, teruskan doa. Bayangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa kisah. Kisah yang pertama, fitnah kepada isterinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana dia difitnah oleh bapa munafik, kan, Abdullah bin Ubay, yang dikata berzina. Nabi doa hampir lebih kurang sebulan baru Allah Ta'ala menurunkan ayat menyucikan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan yang kedua, peristiwa penukaran kiblat. Yang sebelum ni kiblat kita menghadap Baitul Muqaddis. Maka orang Yahudi semua mengejek baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa hang Muhammad, hang pun sama, hang kata hang sembah Allah Taala tapi hang menghadap tempat yang kami juga. Allah Taala bagi ujian pada Nabi. Nabi doa. Bayangkan Nabi doa berapa lama? 17 bulan. Baru diubah kiblat menghadap Masjid Kaabah sekarang ni. Tu kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi hak kita yang cerai banyak dosa ni. Nabi tu maksum, Habibullah, kekasih Allah. Kan itu pun Allah tak nak uji. Maka itu sifat sabar Nabi kita terapkan dalam hidup kita. Bertakwalah pada Allah. Dan akhir kalam, sebenarnya menutup kuliah ni, ikut perintah kerajaan, stay at home, luangkan masa dengan keluarga dengan benda yang mendekatkan diri kita dan keluarga kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya berhenti dekat ni dulu. Mudah-mudahan kita tidak rasa stres. Mudah-mudahan kita tak rasa tension, mudah-mudahan kita tak leka dengan kehidupan duniawi sehingga mana kita lupa Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, semua kejadian yang berlaku pada hari ini semua dah di bawah ilmu Allah, di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah dan silap terkasar bahasa daripada kesilapan saya sendiri. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah walhamdulillah. Wal 'asri innal insana fi khusr. Kita tutup dengan doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya dafi' idfa' 'anil bala' wal waba'. Allahumma ya dafi' idfa' 'anil bala' wal waba'. Allahumma ya dafi' idfa' 'anil bala' wal waba'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatkanlah segala wabak dan penyakit musibah yang melanda kami sekarang ini. Ya Allah, sembuhkanlah orang yang dijangkiti oleh virus-virus dan penyakit-penyakit sekarang ini, ya Allah. Kamulah yang menyembuhkan, ya Allah. Semua yang berlaku dengan izin-Mu, ya Allah. Kami minta kepadamu, ya Allah, angkatkanlah dan lindungilah jiwa kami daripada dijangkiti oleh virus ini, ya Allah.
Sesungguhnya kamulah yang maha pelindung ya Allah. Kami minta kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang benar tetap benar ya Allah, salah tetap salah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bawalah kami, pandulah kami agar kami melalui dan melakukan perkara yang benar itu ya Allah. Jauhilah kami, lindungilah kami daripada melakukan perkara salah dan berdosa ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban ini ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami agar kami sampai ke dalam bulan Ramadan nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan seluruh kebaikan di atas muka bumi ini kepada kami ya Allah. Ya Allah, permudahkan urusan kami di dunia ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkan urusan kami di akhirat. Kurniakan seluruh kebaikan di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, kami minta padamu ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Masukkanlah ahli keluarga kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhilah kami dan seluruh ahli keluarga kami daripada diazab oleh api neraka-Mu ya Allah. Kepadamu kami minta ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم